Assalamualaikum, dan hari ini kumpulan kami akan membincangkan topik mengenai rukun negara yang wajib diamalkan oleh rakyat Malaysia. Terdapat 5 prinsip rukun negara yang perlu diketahui, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Latar belakang rukun negara. Ia merupakan sebuah ideologi oleh Tun Abdul Razak hasil daripada kejadian 13 Mei 1969. Pada waktu itu, Magiran dibentuk untuk mentadbir kerajaan Malaysia selama 18 bulan. Magiran telah melakukan pelbagai kaedah dan darurat untuk mengelakkan isu pergaduhan di antara kaum. Maka, terbukti pada waktu itu, perpaduan kaum di Malaysia masih lagi lemah. MPN pula ditubuhkan dan perbincangan antara ahli dijalankan untuk mencari solusi. Antara ahli MPN yang terlibat ialah Tan Siew Sin, Ghazali Syafi'i, Khoo Kai Kim dan Saleh Abbas. Pada asalnya, rukun negara digelar sebagai Pillars of the Nation mengikut konsep 7K, iaitu ketuhanan, keadilan, keutuhan, kesetiaan, kewarganegaraan, kebahagiaan dan kesopanan. Rukun negara disampaikan oleh Agung Keempat Negara iaitu Tunku Ismail Nasiruddin Shah di Dataran Merdeka pada 31 Ogos 1970. Parlimen juga berbincang bahawa rukun negara dibaca di acara-acara besar. Teks-teks rukun negara mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa asli. Dicadangkan juga agar rukun negara mempunyai buku teks khas untuk pelajar. Seminar di antara menteri telah dijalankan oleh Tun Ghazali Syafi'i untuk memberitahu lanjut mengenai rukun negara. Siaran televisyen juga mempromosikan video rukun negara kepada rakyat. Rukun negara diwujudkan untuk menggalakkan perpaduan di antara kaum. Dengan ini, perpaduan ekonomi dicapai sepenuhnya oleh Melayu, Cina dan India. Selepas itu, terdapat juga objektif rukun negara diwujudkan. Rukun negara mempunyai 5 objektif untuk dicapai dalam perpaduan kaum. Antaranya ialah mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Selepas itu, ia bagi memelihara cara hidup secara demokratik. Di samping itu, ia mencipta satu masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran negara bersama-sama secara adil dan saksama. Seterusnya, ia membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. Akhir sekali, ia membina masyarakat yang progresif terhadap penggunaan sains dan teknologi. Seterusnya, prinsip-prinsip rukun negara. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang dipelajari pada awal video, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Antaranya, prinsip yang dibincangkan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dapat memberi impak yang positif kepada rakyat. Setiap agama juga haruslah saling hormat-menghormati antara agama masing-masing. Selepas itu, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita haruslah taat dan setia kerana raja merupakan payung negara. Maka, kita jangan sekali menghina raja kita. Di samping itu, keluhuran perlembagaan. Ini penting untuk mencari keadilan kerana setiap rakyat adalah sama. Ini dapat memberi jaminan untuk hak asasi rakyat. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Ini bagi mewujudkan kestabilan politik dan hak samerata kepada rakyat. Kedaulatan adalah penting bagi menegakkan undang-undang negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Berperanan untuk pelihara perilaku masyarakat dan menghormati kaum lain. Ini dapat menjamin kehidupan yang baik. Ayuh, kita ke perkara yang seterusnya. Akhir sekali, cara penerapan rukun negara kepada rakyat. Antaranya ialah melalui pendidikan, iaitu mengadakan pembacaan ikrar di perhimpunan mingguan sekolah supaya mereka memahami rukun negara tersebut. Selain itu, mengadakan kempen kesedaran bersama-sama untuk memupuk semangat patriotisme. Di samping itu, ibu bapa perlu memupuk anak mereka agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya luar. Akhir sekali,
kita mestilah mengawal media massa sepenuhnya agar mereka tidak menyebarkan kabar buruk mengenai penduduk kita. Adakah anda faham? Ada apa-apa soalan? Sekian, terima kasih. Pada 16 September 1965, Tanah Melayu menjadi sebuah negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, hasil dan kesan daripada penjajahan British yang bertindak mengeksploitasi ekonomi semasa penjajahan mereka. Kedatangan berbilang kaum ke dalam Tanah Melayu memberikan kemakmuran yang lebih baik kepada negara kita. Namun, disebabkan oleh kedamaian yang dicari oleh penjajah British pada waktu itu, mereka bertindak untuk mengasing-asingkan kaum di dalam lingkungan kaum mereka sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan hubungan di antara kaum terbatas sekaligus menyebabkan keadaan sosioekonomi Malaysia tidak seimbang. Kesan daripada perkara ini berlaku titik-titik jurang kemewahan di antara kaum, sama ada kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Perkara inilah yang menyebabkan berlakunya keresahan kaum pada 13 Mei 1969. Keadaan 13 Mei 1969 yang tercetus ini memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969 sekaligus menyebabkan fungsi Parlimen digantung dan Majlis Gerakan Malaysia Mageran ditubuhkan untuk mengambil alih fungsi-fungsi pentadbiran. Pada ketika ini, Tun Abdul Razak telah dilantik sebagai pengarah operasi Akta Darurat untuk mengawal keadaan tersebut. Melalui pentadbiran Majlis Gerakan Negara atau Mageran ini, tertubuhlah Majlis Perundingan Negara yang bertindak sebagai ahli pemikir untuk merangka perpaduan di dalam negara kita. Hasil daripada perkara ini, tertubuhlah Rukun Negara yang kita kenali sebagai sebuah ideologi kebangsaan untuk menyatu padukan kaum yang berbilang bangsa di dalam negara kita sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang stabil. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 30 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. 5 prinsip rukun negara terhasil daripada acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama dalam usaha untuk mengeratkan perpaduan antara kaum.